Aduh. Aduh, hai. Kita mungkinlah nak tunjuk muka dia dalam TV kan, dia pergi tutup pula macam tu. Ditutup muka dia. Tapi tak apalah, dah nampak jugalah kan. Handsome adik ni. Comel-comel adik kita, berbakat kawan-kawan dia besar lain kan. semua kan daripada SK Batu Sembilan Ceras ni yang menghiburkan kita dengan alat muzik Cak Lempong. Cak Lempong. Kita bercerita hari ini, kita nak bercerita sedikit mengenai Cak Lempong, Hezri. Sedikit sebanyak sejarah Cak Lempong ni dan pencapaian adik-adik kita ni sendiri. Untuk makluman anda, mereka ni hebat. Nampak je ketuk-ketuk tu pagi-pagi ni, tapi di sebalik ketukan itu banyak kejayaan mereka yang akan kita kongsikan bersama. Jadi bersama kami pada pagi ni, kita terus bersama tetamu-tetamu kita. Nur Aida Sofian selaku guru besar. Apa khabar, Puan? Encik Razmi, Cik Ros, GPK Koko. Apa khabar? Alhamdulillah. Dan Cik Nur Azida Othman selaku jurulatih. Apa khabar? Alhamdulillah. Baik. Ni orang kuat ni, Ezri, jurulatih ni penting. Penting besar ni. peranan dia kan. Okey, kita tanya orang yang paling kuat dulu. Guru besar. Guru besar dia. Puan Nur Aida ya, minggu ni cuti. Ya, minggu ni cuti. Tapi adik-adik ni dipanggil datang ke sini menghiburkan kita semua. Buat latihan. Okey, jadi mungkin Puan boleh kongsikan jugalah tentang pembangunan kurikulum di SK Batu Sembilan ni macam mana dan kenapa adanya alat-alat muzik macam ni yang diperkenalkan pada mereka di peringkat awal lagi. Ya, terima kasih. Rentak warisan SK Batu Sembilan ni telah ditubuhkan pada 2012 berdasarkan kepada persekitaran sekeliling sekolah ini adalah penduduk-penduduk daripada warga Minang. Jadi di situ timbulnya idea untuk menubuhkan rentak warisan yang berdasarkan pada Cak Lempong. Jadi di situ pula ditubuhkan berdasarkan pada guru saya yang berkaliber dalam bidang ini. Jadi kita beri peluang pada guru ini untuk mencurahkan lagi bakatnya, mengembangkan lagi bakatnya kepada murid kita. Cikgu Azidah Ya, saya. Okey, jadi cikgu dari awal lagi sampai sekarang. Tapi kalau dilihat daripada sejarah Cak Lempong ni yang datang daripada Sumatera, Minangkabau. Kalau kita lihat di kawasan Selangor juga yang bersempadan dengan Negeri Sembilan pun ramai yang berbangsa ataupun yang berketurunan Minangkabau, orang Minang, juga orang Mendeleng juga tinggal di situ. Jadi ini juga sikit sebanyak memudahkan lagi penyebaran budaya yang mereka bawa tu. Tak begitu? Jadi macam ni sokongan daripada ibu bapa. Jadi pasukan ini, alat-alat ini semua disokong oleh PIBG. Jadi kita buat dana melalui makan malam. Jadi dana daripada dana ini kita dapat menubuhkan, membeli peralatan Cak Lempong. Okey. Dan cikgu difahamkan, kalau kita tengok tadi saya sempat tanya adik-adik kita tu, adik-adik perempuan kita, ada yang bermula seawal usia 10 tahun. 10 tahun dia mula bermain Cak Lempong ni. Jadi bagaimana cikgu sendiri, nampak mudah tapi sebenarnya satu peranan yang cukup besar. Boleh cikgu kongsikan untuk mengajar, mendidik mereka untuk menguasai Cak Lempong ni sendiri? Ya, memang sangat susah sebenarnya. Sebab apa susah tu kita nak dengar tu? Susah tu dari segi pemilihan murid sekali, tu memang susah lah sebab kita perlukan bakat. Yang pertama bakat kan. Kemudian konsep dia nak pukulan tu. Pukulan bonang-bonang ni dia kena mahir. Pukul tu satu demi satu. Kemudian cara menghafal tu kan. Jadi pemilihan murid tu kena dari segi bakat lah, bakat muzik. Cikgu Azidah sendiri belajar dari mana? Saya sebenarnya saya daripada pengalaman. Masa guruan dulu, saya join pasukan Cak Lempong. Dari situlah timbulnya macam minat untuk tubuhkan di sekolah kan. Okey, ini di luar daripada apa orang kata? Di luar daripada portfolio wajib lah ni. Bagus. Okey. Dan Hezri, seperti mana dinyatakan mereka ni pencapaian mereka dahsyat. Okey. Ni yang Cik Razmi, kalau Cik Razmi boleh kongsi di sini, malah ada dalam majalah Kuntum ni sendiri, Syabas Pasukan Cak Lempong SKBS kan. Ada dimuatkan di sini di halaman pertama sendiri pencapaian mereka. Jadi setakat ini, sejak penubuhannya dan setakat ini, mungkin boleh kongsikan pencapaian mereka, pelibatan mereka bagaimana? Sejak penubuhan pasukan rentak warisan pada tahun 2012, kami mengorak langkah ke hadapan dengan banyak pencapaian yang kami dapat. Antaranya pada tahun selepas 2012, persembahan pertama kami pada akhir tahun 2012 dalam Majlis Anugerah Kecemerlangan Sekolah. Pada tahun itu persembahan yang sulung kami lakukan. Selepas itu pada tahun 2013 kami menyertai pertandingan alat muzik peringkat daerah Hulu Langat, dan alhamdulillah
kami berjaya mendapat johan tempat pertama dalam pertandingan tersebut. Selepas itu kami terus dengan pada tahun 2014 pula kami dapat penghormatan daripada pihak Pejabat Pendidikan Daerah Hulu Langat. Kami membuat liputan dalam majlis program Patriotisme Daerah Hulu Langat. Sepanjang program itu kami yang mengendalikan persembahan dalam majlis itu. Kemudian pada tahun 2014 kami Banyak menerima undangan lah. yang menerima undangan Jangan untuk majlis-majlis. Sebarang majlis. dan pada tahun 2015 kami dapat liputan dalam majalah Kuntum. Pada tahun lepas pula pada 2016 kami dapat undangan daripada sekolah untuk mengadakan beberapa sekolah di sekitar daerah Hulu Langat dan juga kami juga pernah dapat undangan daripada pihak bank Majlis Makan Malam M-Bank pada tahun lalu, pada tahun 2015, pada tahun 2016. Banyak pencapaian lah yang kami dapat, alhamdulillah. Mantap, lepas ni boleh wakil Malaysia lah kan? InsyaAllah. Acara kebudayaan. Ini dah kalah artis ni. Betul. Kena booking booking siap-siap kalau Booking nak awal-awal. ambil mereka ni. Sekolah rendah kan. Sekolah pun ada manggil untuk majlis convocation dia orang. Kita pun dijemput untuk buat persembahan. Okey. Bagi puan sendiri selaku guru besar kan. Kita lihat sekarang ni ibu bapa banyak menekankan tentang akademik. Ya. Lepas tu tiba-tiba datang pula keputusan UPSR. Hari tu semua orang terkejut. PT3 sebelum ni pun orang terkejut juga. Tapi dalam masa yang sama mengapa juga pentingnya kurikulum termasuk juga dengan seni budaya macam ni diperkasakan dalam kalangan murid-murid kita ni selain akademik. Puan. Kita faham kehendak ibu bapa dia nakkan anak-anaknya berjaya dalam akademik. Jadi kami dalam usaha ini kami tidak mengganggu sebarang program akademik. Kami buat program ini selepas sekolah. Okey. Jadi latihan dibuat selepas sekolah, selepas kurikulum. Jadi ibu bapa, murid-murid ini sangat committed. Memberi sokongan sepenuhnya. Okey. Berapa kos satu set alat calipung tu? Dah lebih kurang Tu aja. Cik Razmi. Anggaran kos untuk membeli alat calipung ni dalam anggaran RM11,000. RM11,000? 11,000 pada tahun 2012. Itu tahun 2012. Menggunakan sepenuhnya dana PIBG sekolah. PIBG 5 tahun yang lepas RM11,000. RM11,000. Melalui majlis makan malam. Program. Dan cikgu, mana boleh cikgu boleh kongsikan di sini? Okey, cikgu tadi cakap apa nak pukul apa nama dia tu? Bonang. Yang Bonang budak-budak tu tu adalah bonang. dia punya yang Melodi lah. melodi dia tu. Okey. Okey, jadi dari segi pemilihan tu, kriteria bagaimana dilihat? Macam mana adik-adik ni dinilai sebenarnya? Saya buat uji bakat lah. Okey. Masa waktu koko kan, kita kumpulkan murid yang saya rasa dalam waktu muzik tu, nampak dia ada kebolehan, boleh ikut tempo, kita uji dulu. Kalau dia lepas dia punya ujian tu, okey kita pilih lah. Cuma bahagian yang melodi tu yang paling susah sebenarnya. Paling susah. Yang lain-lain tu kalau kita tengok Cak Lempong ni, Okey. saya dah jadikan dia contemporary. Dia campur kan. Okey. Dia tak sepenuhnya tradisional betul. supaya dia dah jadi lebih rancak kan. Tapi minat setakat ni kan, kalau tengok selepas dia dikenalkan dan mula terlibat dengan aktiviti-aktiviti dan macam-macam majlis, bagaimana penglibatan mereka dan respon mereka sendiri? Mungkin telah memupuk lebih banyak minat bagi pelajar sendiri, bagaimana? Ya, memang tersangat minat. Sebab ni pelapis ni ada generasi ketiga. Yang dengan ikut saya lah kan. Dah generasi ketiga. Lepas ni kita akan latih yang murid baru. Bermula daripada tahun 4 juga. Ni diorang nak keluar ni pun menangis ni. Sedih tinggalkan kan. Yelah, dah 3 tahun kan dia ikut. Tapi kan adakah memang sengaja diasingkan lelaki perempuan yang perempuan main melodi ke macam mana? Tak, sebelum ni yang generasi yang ketiga ni sebelum ni ada yang kebolehan dia lelaki pemain utama. Jadi disebabkan yang ni lebih kepada perempuan yang dia lebih mahir pada tahun ni saya letakkan dia di mana. Tak ada kriteria semua sama. pengasingan apa-apalah. Ikut bakat masing-masing. Siapa yang Perempuan kira boleh main gendang boleh juga. Boleh juga kan? Dahsyat ni. Saya main gendang dulu. Masa saya di maktab saya main gendang.
Okey. Jadi Cikgu bukan Azidah mudah main ke, gendang, Nazri? saya main apa? Tabla. Tabla. Nak cuba lepas ni boleh? Boleh, nanti kita boleh cuba. Cik Razif, cuba. jadi okey, kalau tengok setakat ni dah banyak mereka capai kan kejayaan mereka sendiri. Jadi bagi sepanjang tahun ni apa yang telah dirancang untuk mereka? Mungkin dari segi mungkin akan terlibat dengan sebarang majlis besar atau sebagainya, bagaimana? Untuk perancangan kami lah di peringkat sekolah, memang kami sedia menerima jemputan daripada mana-mana pihak, daripada organisasi kerajaan ataupun badan-badan korporat. Memang sangat dialu-alukan. Dan kami juga mengharapkan sumbangan sama ada daripada segi kepakaran, sumbangan daripada segi keuangan untuk membantu pasukan lantak warisan kami ini. Okey. Selain daripada Cak Lempong, apa lagi kelab yang ada di sekolah? Di sekolah kami ada untuk unit co-curriculum, kami ada persatuan. Seperti biasalah ada kelab rukun Uniform, negara, sukan, unit sebagainya. uniform Okey. yang wajib lah. Okey. Tapi untuk alat muzik tradisional Ini saja. Ini satu-satunya. Kebitaraan ini menjadi kebitaraan sekolah. Pasukan lantak warisan. Saya kira kan, Hazri, bukan je alat-alat dia tu mahal. Kalau kita tengok kostum dia sendiri kan, itu juga memakan kos tu. itu siapa yang sediakan pakaian tu? Cikgu lah. Cikgu jahitkan ke macam mana? Tak, beli dah beli. siap. Tapi Beli cuma dah siap. belum tercapai lagi hasrat dia. Dia Macam ada mana tu, uniform kostum dia sendiri yang lebih menarik kan. Sebab dia ada badu semua macam tu lah. Oh, pakaian khusus Pakaian untuk khusus bermain Cak untuk Lempong. Cak Lempong. Macam mana lebih kurang gambarannya? Dia masa Lebih ke arah Minang lah. Ni pakaian Minang macam Kabau. Memang dia okey. ni sebab kita belum cukup lagi kan. Tapi okey dah tu. Tapi ni pun dah Cantik nampak tu. cantik dah ni, Hazri. Cuba tahun Kan? ni kita Nak pakai raya pun boleh. kita adakan campur nak untuk tahun ni lah kan program saya berharap tarian digabungkan sekali dalam Cak Lempong ni. Tarian digabungkan Bukan sekali Cak Lempong. Maknanya Cak Lempong bermain muzik, tarian tu dia persembahkan. Okey. Tarian Minang juga dari Minangkabau juga ataupun Ikut lagu. Daripada lagu tu juga kita translatekan kepada tarian dan satu lagi kita combine dengan choir. siapa nak ajar tarian nanti? Ada cikgu lain. Ada cikgunya. Okey, ini kan Cikgu Azidah juga mengajar tarian. Cikgu Azidah fokus pada Cak Cak Lempong. Lempong. Ada guru lain Cik tarian, Razmi. Cik Razmi ajar apa? penyelaras. Okey, tadi cikgu ada nyatakan di sini penting untuk melatih pelapisnya juga. Jadi mereka ni ada jangka masa tertentu ke bagaimana? Ada berapa tahun lepas tu dah kena macam mana? Tak, dia tengok pada sebenarnya saya ambil tahun 4 tu supaya 10 tahun supaya psikomotor dia. Untuk kebolehan dia tangkap lagu tu cepat. Kalau dia macam sekarang ni dia dah tahun 6, tengok dia main lebih mahir kan. Kecekapan dia. Kalau tahun 4 mungkin dia bahagian belakang dulu, note dulu macam tu. Kemudian baru saya ubahkan dia, ubah-ubah baru pergi ke melodi lah. Okey. Jadi bila Cikgu Azidah mula menubuhkan kelab ni kan, masa tu apa yang cikgu bayangkan masa depan kelab ni, alat muzik ni dan murid-murid yang masuk dalam kelab ni? Mestilah saya harap semoga dia boleh pergi lebih jauh menyertai pertandingan ke peringkat kebangsaan ke kan. Target saya lah, target. Dan supaya dia sebenarnya main Cak Lempong ni supaya dia mengenali budaya tradisional ni kan. Supaya dia budak-budak remaja, budak-budak muda sekarang ni dia kurang tahu sikit kan. Ada tak yang menunjukkan reaksi macam tu? Macam cikgu tak naklah main benda-benda ni, apa ni? Oh tak, saya pilih ni kalau dia minat, betul-betul dia minat. Betul-betul minat. Kalau dia tak minat susah kita nak main ikut nak merasai lagu tu kan. Dia kena cuba dulu baru dia tahu kan. Ini dok main apa Guitar Hero. Kan? Main game. Main game. Main game. Betul juga kan. Mungkin ini yang betul-betul minat kan yang dibawa masuk kan. Okey. Cik Razmi, mungkin Cik Razmi boleh kongsikan di sini dengan adanya dengan tertubuhnya kumpulan ini sendiri, bagaimana budaya Melayu atau budaya seni itu sendiri dapat diterapkan secara tidak langsung di kalangan adik-adik kita ni sendiri? Dengan penubuhan lantak warisan ini, dengan murid-murid melatih dapat mengekalkan, menghidupkan semula seni warisan tradisional, muzik tradisional. Jadi supaya mereka dapat mengajar generasi selepas mereka pula. Jadi dengan itu seni Cak Lempong ini tidak akan pupus di telan zaman. Itu harapan dan objektif antara yang penubuhan Cak Lempong pada peringkat awalnya. Dengan mendapat dukungan yang padu daripada PABG ketika itu. Itu harapan kami lah, visi kami.
supaya murid ni dapat belajar dan dapat mewarisi pada generasi selepasnya. Ya. Okey. Dan Puan Aida. Ya. Ya, mungkin Puan boleh berkongsikan juga ya. Mungkin resepi apabila adanya niat ya dalam kalangan guru mungkin ataupun ibu bapa untuk mewujudkan satu-satu kelab atau persatuan ya atau aktiviti yang berunsurkan budaya, berunsurkan ya tradisional sebegini, dan bagaimana seharusnya pihak sekolah mengambil kira atau mempertimbangkan cadangan-cadangan seperti itu. Okey, saya bagi pihak pentadbir akan memenuhi segala permintaan guru-guru ni. Okey. Ya, jadi saya akan berusaha sedaya saya, baras apa saja keperluan yang diperlukan saya akan sediakanlah, penuhi ke permintaan mereka. Jadi dengan harapan selepas daripada ini murid tahun 6 ni akan menyambung bakat mereka ke sekolah menengah nanti. Baik. Jadi adalah banyak penambahbaikan yang kita buat dari sikit-sikit lah. Sebab bajet tu kan kita memerlukan Ya, bajet. faham. Okey, Bukan sekolah je kan? Kan, Semua pun kita dah kerja ni pun sama je. Ya. Kan? Dan cikgu, saya kata mungkin ada sedikit saranan pada adik-adik kita kan bakal pelapis Cak Lempong ni sendiri, cikgu. Saya mintalah kalau sokongan pada ibu bapa lah, bagi sokongan penuh kalau anak tu dah terpilih untuk masuk yang saya pilih dalam pasukan saya ni, bagi sokongan dari segi masa, dari segi dia nak belajar kan, minta sokongan pada semualah. Okey, baik. Terima kasih Terima banyak-banyak kasih. Cikgu Azidah. Ya. Dan juga Cikgu Razmi dan juga Puan Nur Aidah, guru besar. Terima kasih. SK Batu 9. Dan tahniah jugalah kepada adik-adik kita ni. Apa tu ahli kelab kan? Ahli kelab Rentak warisan. rentak warisan Cak Lempong. SK Batu Dia dah buka dah dia punya tu apa tu? Apa tu? Saya rasa kain perada tu dia macam terpanas sikit. Okey. Apalah sekali-sekali adik. Baik, syabas dan tahniah juga diucapkan di atas pencapaian mereka. Tapi apa pun, banyak lagi menanti anda sebenarnya dalam Selamat Pagi Malaysia. Kita akan berehat seketika, kita akan dapatkan tinjauan cuaca dan sekembalinya nanti ada seorang lagi rakan artis akan menghiburkan anda. Okey.